Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa khabar semua? Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar masih lagi dalam tema kedua penyelenggaraan dan kesinambungan hidup dalam bab 4 pembiakan di mana kita akan lihat 4.1 pembiakan seks dan seks. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Nur Razila Khalid kerana saya menggunakan sebahagian daripada slide PowerPoint yang telah beliau hasilkan. Okey anak-anak, pertama sekali kita kena faham apakah yang dimaksudkan dengan pembiakan. Okey, pembiakan ini merupakan suatu proses penghasilan individu baharu oleh organisma hidup. Maksudnya, proses ini dijalankan oleh organisma hidup dengan tujuannya yang dijalankan oleh organisma hidup dengan tujuan untuk menghasilkan individu yang baharu yang kita panggil sebagai anak. Okey, anak-anak? Kita teruskan. Dan anak-anak kena tahu bahawa jenis pembiakan ada dua, iaitu pembiakan seks dan juga pembiakan aseks. So, apakah maksud pembiakan seks? Pembiakan seks adalah pembiakan yang melibatkan sel pembiakan. Jadi nanti kita akan kenal apakah itu sel-sel pembiakan. Manakala pembiakan aseks, huruf A ni menunjukkan tidak atau tanpa. Pembiakan aseks adalah pembiakan yang tidak melibatkan sel-sel pembiakan. Maksudnya sekarang anak-anak, kalau pembiakan seks melibatkan sel pembiakan, manakala pembiakan aseks tidak melibatkan sel pembiakan. Alright. Apakah itu pembiakan seks? Okey, pembiakan seks selalunya dijalankan oleh organisma seperti manusia, haiwan peringkat tinggi seperti mamalia, burung, ikan, reptilia dan amfibia, serta pembiakan seks dilakukan oleh tumbuhan yang berbunga. Okey, manakala pembiakan aseks pula dijalankan oleh tumbuh-tumbuhan seperti bawang, halia, ubi kentang. Yang berbunga tadi, kalau kita tengok balik, kalau tumbuhan tersebut berbunga, maka dia melaksanakan pembiakan seks. Tetapi kalau tumbuhan tersebut seperti bawang, halia, ubi kentang, itu adalah tumbuhan yang melaksanakan pembiakan aseks. Okey, serta organisma ringkas seperti amoeba, Hydra, Paramecium. Ni semua organisma unisel ataupun satu sel. Baiklah anak-anak, kita tengok apakah itu pembiakan seks. Pembiakan seks melibatkan pencantuman gamet jantan. Gamet inilah sel pembiakan. Di mana kalau bagi manusia dan haiwan, gamet jantan ni kita panggil sebagai sperma. Dan di mana gamet jantan ni bercantum dengan gamet betina. Di mana gamet betina ni kita panggil sebagai ovum. Dan proses pencantuman gamet jantan dan gamet betina ini kita panggil sebagai proses persenyawaan. Okey, untuk apa berlakunya pencantuman gamet ini? Tujuannya adalah untuk menghasilkan generasi baru dan generasi ini tidak sama seperti induk dia. Induk dia, ibu dan ayahnya. Okey, berbeza dari ibu dan ayahnya daripada induknya. Okey, ada sebab sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat anak-anak melihat ibu dan ayah dan diri anak-anak, adakah anak-anak menyerupai serupa sama 100% seperti ibu dan ayah? Jawapannya tidak. So, anak-anak berbeza daripada ibu dan ayah. Maka sebenarnya manusia, pembiakan seks ni adalah suatu pembiakan yang melibatkan pencantuman gamet jantan dan gamet betina dalam satu proses yang kita panggil sebagai persenyawaan bagi kita menghasilkan generasi baharu atau individu baharu yang memang tak sama dengan induknya. Okey, sekarang kita tengok proses penghasilan gamet. Okey, kalau ini adalah dalam manusia. Okey, induk jantan atau bapa akan mempunyai organ yang menghasilkan gamet. Organ yang menghasilkan gamet jantan atau kita panggil sebagai sperma. Okey, manakala induk betina mempunyai organ
iaitu ovari yang menghasilkan gamet betina iaitu ovum. Okey, saya ulang balik. Bapa induk jantan ada testis, organ yang menghasilkan sel pembiakan iaitu gamet jantan yang kita panggil sebagai sperma, manakala ibu atau induk betina mempunyai ovari iaitu organ yang menghasilkan gamet betina yang kita panggil sebagai ovum. Baiklah anak-anak, kita teruskan kepada persenyawaan. Pembiakan seks ini sebenarnya melibatkan dua jenis persenyawaan iaitu persenyawaan dalam dan persenyawaan luar. Okey, kalau persenyawaan dalam, induk jantan akan membebaskan gamet jantan ke dalam badan induk betina. Ke dalam badan induk betina. Kemudian, gamet jantan dan gamet betina akan disenyawakan, akan dicantumkan dalam badan induk betina. Okey, pencantuman gamet jantan dan gamet betina ni akan membentuk zygote. Zygote akan terbentuk di dalam badan induk betina. Manakala seterusnya, bilangan gamet yang dihasilkan oleh organisma yang melaksanakan persenyawaan dalam adalah sedikit kerana peluang persenyawaan tersebut berlaku adalah tinggi. Maksudnya pencantuman gamet jantan dan gamet betina itu mempunyai peluang yang tinggi untuk berlakunya persenyawaan atau pencantuman lah. Dan seperti yang dikatakan tadi bahawa persenyawaan dalam berlaku dalam manusia, mamalia, reptilia, burung dan serangga. Baiklah anak-anak, kalau kita tengok persenyawaan luar ni induk jantan dan induk betina akan membebaskan gamet keluar dari badan masing-masing. Okey, gamet jantan dan gamet betina ni iaitu daripada gamet jantan daripada induk jantan, gamet betina daripada induk betina akan disenyawakan di luar badan induk betina. Selalunya lah persenyawaan ni berlaku dalam air. Cuba kita tengok ini ikan jantan, okey, membebaskan sperma gamet jantan, ni ikan betina membebaskan ovum dan persenyawaan ini berlaku di luar badan induk betina dan biasanya berlaku dalam air. Bilangan gamet yang dihasilkan adalah tinggi kerana peluang persenyawaan tu adalah kecil. So, organisma yang terlibat selalunya adalah ikan, katak dan kodok. Okey anak-anak, itu sahaja untuk bahagian pertama. Kita jumpa dalam bahagian yang kedua.